Pengenalan, ahli, kumpulan 1. Apakah yang akan dipelajari pada hari ini? Pertama, pengajaran berkesan. Kedua, definisi pelan mengajar. Ketiga, definisi kurikulum dan sukatan pelajaran. Pembelajaran berkesan. Apakah itu pembelajaran berkesan? Pembelajaran berkesan adalah satu proses memperolehi pengetahuan, kemahiran, dan sikap baru dengan cara yang sistematik, aktif, dan bermakna. Mengapakah pembelajaran berkesan itu penting? Kepentingan pembelajaran berkesan yang pertama adalah menguasai ilmu dengan lebih cepat dan mendalam. Yang kedua, membina kemahiran berfikir kritikal, analytical, dan kemahiran insaniah. Yang ketiga, menyediakan pelajar dengan asas yang kukuh. Keempat, meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Dan yang terakhir adalah membolehkan pelajar mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran. Baik, setelah kita menelusuri definisi pembelajaran berkesan dan juga kepentingan pembelajaran berkesan, sekarang kita akan meneliti kunci utama dalam pembelajaran berkesan. Untuk memastikan sesuatu pembelajaran itu berkesan, maka kita akan memfokuskan kepada beberapa kunci. Kunci yang pertama adalah motivasi. Apakah yang dimaksudkan dengan motivasi? Motivasi bermaksud guru sebagai ketua dalam bilik darjah hendaklah memberikan motivasi kepada anak-anak muridnya supaya anak-anak muridnya bermotivasi untuk belajar di dalam kelas. Seterusnya, penglibatan aktif. Penglibatan aktif bermaksud adalah penglibatan daripada pihak guru dan juga anak-anak murid. Untuk memastikan sesuatu pembelajaran itu adalah berkesan, maka penglibatan aktif daripada anak murid adalah amat penting untuk memastikan bahawa sesuatu kunci ataupun objektif pembelajaran itu dapat dicapai. Seterusnya adalah pengulangan. Kunci utama pengulangan merupakan kunci yang membantu guru untuk mengulang semula apakah yang dipelajari pada hari tersebut. Sebagai contoh, sekiranya saya mengajar anda matematik, contoh 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9. Kemudian ada pihak pelajar yang bertanya, Cikgu mengajar terlalu cepat. Maka saya akan mengulang semula kepada anak murid tersebut untuk memastikan mereka benar-benar faham dan menguasai kemahiran tersebut. Seterusnya adalah persekitaran kondusif. Baik, apakah itu persekitaran kondusif? Persekitaran kondusif bermaksud persekitaran pembelajaran yang selesa. Selesa, bagaimanakah itu selesa ataupun apakah itu selesa? Selesa bermaksud kelas tersebut mempunyai bangku, meja dan juga kalau kelas itu ada kipas ataupun aircon. Okay? Jadi persekitaran kondusif membantu para pelajar untuk lebih fokus dan kemudiannya boleh membantu pihak guru juga untuk memudahkan strategi pengajaran mereka. Seterusnya adalah dari segi pengurusan masa. Pengurusan masa bermaksud di sini adalah bagaimana pihak guru menguruskan masa-masa yang mereka guna untuk mengajar sesuatu subjek. Dan seterusnya adalah pelbagai strategi. Okey, strategi pengajaran seperti yang kita telah belajar sebelum ini ada 4, iaitu yang pertama adalah pemusatan guru, yang kedua pemusatan murid, yang ketiga pemusatan berasaskan bahan,
Dan yang terakhir adalah pemusatan berasaskan tugas ataupun aktiviti. Jadi guru-guru hendaklah bijak dalam memilih strategi pengajaran yang sesuai untuk memastikan sesuatu pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan juga berkesan. Dan yang terakhir, kunci utama dalam pembelajaran berkesan adalah malu malas dan refleksi. Apakah yang dimaksudkan dengan malu malas dan refleksi? Bermaksud di sini adalah malu malas tersebut merupakan komunikasi antara guru dan juga pelajar. Okey, sebagai contoh, saya menjadi cikgu anda. Okey, murid-murid, adakah anda faham mengenai topik yang saya ajar pada hari ini? Maka murid-murid boleh menjawab, faham cikgu, ataupun mereka boleh menjawab, tidak faham cikgu, bolehkah cikgu jelaskan sekali lagi? Maklum malas ni adalah penting bagi membolehkan cikgu mengetahui tahap kefahaman murid itu di mana. Dan seterusnya adalah refleksi. Refleksi ini adalah penting bagi seseorang guru itu untuk menilai sama ada strategi yang beliau gunakan adalah wajar ataupun tidak. Sebagai contoh, saya mengajar subjek sains pada hari ini dan saya menggunakan RPH yang telah saya sediakan. Saya telah mengikuti semua langkah-langkah yang saya nyatakan dalam RPH. Kemudian, selepas tamat kelas, saya akan mendapatkan malu malas daripada murid. Dan juga, saya boleh menggunakan kaedah penilaian seperti kuis ataupun tes untuk menilai kefahaman murid. Jadi, melalui tes ataupun kuis ini, saya boleh menilai sendiri strategi mengajar saya sama ada ianya berkesan ataupun tidak. Okey, seterusnya, apakah itu rancangan pengajaran? Rancangan pengajaran ini adalah dokumen rasmi penting kepada seorang guru profesional yang perlu disediakan sebelum sesuatu pengajaran dilaksanakan. Okey, jadi apa yang perlu dalam rancangan pengajaran? Rancangan pengajaran yang dibina untuk setiap waktu pengajaran dalam masa 30 minit yang mengandungi maklumat pengajaran, langkah pengajaran, maksa, aktiviti dan catatan. Terdapat 6 jenis kandungan yang ada dalam rancangan pengajaran. Okey, yang pertama, objektif pembelajaran. Yang kandungan pengajaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bahan bagi mengajar dan pengurusan bilik darjah. Akhir sekali, penilaian. Kandungan pertama dalam rancangan pengajaran adalah objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran ini adalah merupakan pernyataan yang menerangkan apa yang ingin dan perlu dicapai oleh murid pada akhir pembelajaran. Seterusnya, kandungan pengajaran. Kandungan pengajaran ini merupakan topik, konsep, fakta, kemahiran, dan pengetahuan yang akan diajar oleh seseorang guru. Seterusnya pula, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okey, ini merupakan langkah demi langkah aktiviti, strategi, kaedah, teknik pengajaran yang akan digunakan oleh seorang guru bagi menyampaikan isi dalam sesuatu kandungan. Seterusnya adalah bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar ini membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Antara bahan mengajar yang boleh digunakan oleh guru adalah yang pertama adalah buku teks, yang kedua lembaran kerja, yang ketiga alat bentangan dan juga model. Seterusnya, pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah terbahagi kepada 3 elemen, iaitu yang pertama pengagihan masa, seterusnya pengurusan pelajar dan juga pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini bermaksud pengagihan lembaran kerja, kuis dan juga permatian yang dilaksanakan oleh guru. Penilaian ini adalah untuk membantu pihak guru dalam menilai keberkesanan strategi pengajaran serta menilai tahap pengetahuan pelajar.
Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi kurikulum. Kurikulum merujuk kepada keseluruhan program pendidikan yang merangkumi matlamat, isi kandungan, kaedah pengajaran dan pembelajaran, serta penilaian dirancang bagi mencapai matlamat pendidikan yang telah ditetapkan. Ia meliputi semua pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh sesebuah institusi pendidikan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi sukata pembelajaran. Sukata pembelajaran ialah suatu butiran terperinci mengenai kandungan atau topik yang akan dipelajari di dalam mata pelajaran. Ia juga menjadi panduan dalam menentukan turutan isi kandungan dan mengikut tahap pengajian murid. Baiklah, seterusnya saya akan masuk mengenai proses bagaimana kurikulum dan sukata pelajaran berfungsi. Sebelum itu saya akan terangkan mengenai proses bagaimana kurikulum dan sukata pelajaran berfungsi. Kurikulum dan sukata pelajaran berkait rapat antara satu sama lain. Berikut merupakan proses dan juga bagaimana ia berfungsi. Yang pertama, kurikulum digubal oleh pihak berkuasa bagi memenuhi falsafah, matlamat dan objektif pendidikan. Yang kedua, sukata pelajaran dibuat berdasarkan kurikulum dengan lebih terperinci dalam isi kandungan bagi setiap subjek. Ketiga, guru menggunakan sukata pelajaran untuk merancang cara mengajar mengikut turutan dan skop. Keempat, kaedah dan aktiviti dipilih oleh guru untuk diajar dengan cara yang berkesan. Kelima, penilaian dibuat untuk menentukan sama ada objektif dapat dicapai oleh pelajar atau tidak. Dan akhir sekali, keenam, kurikulum dan sukata pelajaran sentiasa dikaji dari masa ke semasa seiring dengan perkembangan dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya, hasil daripada pembelajaran pada hari ini, kita dapati bahawa pembelajaran yang berkesan membantu dalam mengembangkan potensi pelajar. Selain itu, kita juga telah pelajari bahawa rancangan pengajaran membantu guru untuk merancang dan melaksanakan pengajaran dengan lebih sistematik dan berkesan. Akhir sekali, kurikulum menetapkan arah dan matlamat keseluruhan program pendidikan, manakala sukatan pelajaran memberikan panduan terperinci mengenai isu kandungan yang perlu diajar. Terima kasih. Sekian daripada kami kumpulan 1. Terima kasih. Hai.